Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang untuk kita terus dapat hadir ke majlis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan menuntut ilmu ini sampailah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah taala memberikan kita peluang untuk kita isi masa kita di hujung minggu ini dengan perkara yang sangat bermanfaat, iaitu kita berikan masa kita untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah ke atas diri setiap daripada kita, tuan-tuan. Sebab apa? Ia semuanya daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan keinginan pada hati-hati kita untuk terus datang kepada perintah-perintah Allah. Tanpa hidayah, taufik, kekuatan, kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan mampu, tuan-tuan puan-puan. Sebab itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ingin menzahirkan rasa kesyukuran Nabi, maka Nabi akan mengucapkan apa, tuan-tuan puan-puan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dah hafal ke doa tu? Belum Nak saya salin ke? Siaplah. Boleh juga kan? Doa ini sangat bermanfaat, tuan-tuan. Salah satu bentuk rasa kesyukuran kita kepada Nabi sallallahu alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Baik. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat daripada Allah, bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dapat menyempurnakan amal-amal salih mereka. Tuan-tuan dan puan, kita dapat mentaati perintah Allah dekat dunia ini adalah nikmat daripada siapa? Daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat ini. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah taala kurniakan pada kita, Allah taala meletakkan keinginan pada hati kita untuk menuntut ilmu. Dan dengan nikmat daripada Allah lah, tuan-tuan puan-puan, kita akan dipermudahkan dalam segala urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mengurniakan kita nikmat yang terlalu banyak. Kan? Terlalu banyak nikmat Allah taala berikan pada kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat ke-18, Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah
la tuhsuha. Ya? Dan jika kamu hendak menghitung-hitung, mengira-ngira nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kamu, kamu tidak akan terhitung. Terlalu banyak nikmat, tuan-tuan. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah taala, dalam kitab tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim, ataupun kita tahulah tafsir Ibn Kathir, bila mana menafsirkan ayat surah An-Nahl ayat ke-18 ini, beliau menyatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan, mengurniakan hamba-hambanya terlalu banyak nikmat, sehingga mana hamba-hambanya tidak akan mampu bersyukur. Tak akan mampu bersyukur. Tidak akan mampu. Tetapi menjadi kewajipan kepada kita untuk bersyukur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Kamu ingatilah aku akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah atas segala nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, dan jangan sekali-kali kamu kufur. Tuan-tuan dan puan, nikmat yang terlalu banyak. Kemudian Al-Hafiz Ibn Kathir juga menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih ketika mana menafsirkan ayat itu, surah An-Nahl ayat ke-18. Apa kata Imam Syafi'i? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan hamba-hambanya terlalu banyak nikmat. Tak lepas satu nikmat diberikan, disyukuri, datang lagi pelbagai nikmat yang lain. Dan umumnya kita, tuan-tuan dan puan, terkadang kita terlepas pandang. Terkadang kita tak menganggap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu bukan nikmat. Faham tak? Terkadang kita menganggap nikmat itu bukannya nikmat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas." Terdapat dua nikmat yang mana kebanyakan manusia tertipu dengannya. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesihatan dan nikmat diberikan masa lapang. Itu di antara dua nikmat yang umumnya manusia ini lalai, tuan-tuan dan puan. Dan kalau kita fikir lebih ke dalam lagi, Allah Ta'ala berikan mata, kita boleh melihat, kita boleh bangun, tuan-tuan, kita boleh makan lagi dengan tangan kita sendiri, kita boleh mendengar, kita boleh berjalan. Adakah itu bukan nikmat daripada Allah? Nikmat. Dan kadang kita lupa bersyukur atas nikmat itu. Berapa ramai hari ini Allah Subhanahu wa taala menarik nikmat ini daripada hamba-hambanya. Hari ini kita dapat bangun, tuan-tuan, kita dapat pergi menuntut ilmu, kita dapat makan dengan tangan kita sendiri, menyuap makanan itu ke dalam mulut kita sendiri. Akan sampai satu masa kita pun tak mampu nak ambil makanan tu, nak suap ke dalam mulut kita. Bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan penyakit, na'udzubillah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, kan? Dan kita wajib bersyukur, tuan-tuan. Ya? Dan nikmat ini, bila kita akan rasa itu nikmat? Bila Allah Ta'ala tarik nikmat tersebut, barulah kita akan rasa nikmat. Ya Allah, nikmat ni, kan? Orang-orang yang Allah Ta'ala uji, dia tak boleh makan macam-macam, kan? Ketika mana sebelum itu, tuan-tuan perempuan, ya? Sebelum itu Allah Ta'ala berikan mereka nikmat, boleh makan macam-macam, kan? Tapi makan berlebihan pula, kan? Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan penyakit apa? 3 serangkai. 3 ke 4, tuan-tuan? 3 kot, 4 lah, kan? 3 serangkai. Ketika itu, tuan-tuan, jomlah kita pergi kenduri. Ada kambing. Allah. Orang semua dengan kambing ni, subhanallah, jarang-jarang dapat, kan? Dia dengan kambing ke, ada ke tak ada, dia tak terkesan. Sebab apa? Dia tak boleh nak makan. Tapi kita kena faham, tuan-tuan perempuan, jangan pula kita kata, antum kena makan juga kambing, kambing ni sunnah. Jangan salah faham pula macam tu, kita tak boleh nak kata, walaupun umum mengatakan demikian, kena makan juga kambing ni sunnah Nabi. Jangan macam tu, itu salah faham, kan? Dalam permasalahan makanan, tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan tak rasa kambing tu sedap, jangan pula rasa tuan-tuan perempuan tak ikut sunnah, kan? Ia tak ada kaitan. Kalau kita nak katakan benda itu yang sunnah tasyri'iyah, kena buat. Tak. Ya? Kadang-kadang salah faham, ya, tuan-tuan perempuan. Dan Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit darah tinggi ataupun 3 serangkai. Doktor nasihatkan jangan makan kambing. Makan kambing,
Ya, kita beriktikad bahawa ini yang memberikan manfaat mudarat daripada Allah. Tapi untuk mengatakan sakit-sakit pun kena makan, tak boleh lah kan. Dia pun kena memahami dengan pemahaman yang benar. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, kita wajib bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk lapangkan masa kita pada pagi ini untuk kita sama-sama merenungkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tajuk yang kita nak bahaskan, tajuk umum tuan-tuan dan puan, berkenaan tentang apa? Tinggalkan jejak sebelum pergi. Ya. Tinggalkan jejak sebelum pergi. Tajuk ni pun saya ambil daripada sebuah buku juga sebenarnya, karangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid. Sangat baik buku tu tuan-tuan, dan saya rasa sangat bermanfaat untuk kita kongsikan sedikit sebanyak apa yang kita boleh manfaatkan. Tuan-tuan dan puan, tinggalkan jejak sebelum kita pergi. Kita hidup kat dunia ni sekejap je kan? Sekejap je kita hidup dekat dunia ni. Berapa lama? Wallahu ta'ala alam. Umumnya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan hadis ini hadis yang sahih. Kata Nabi apa? A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini di antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum ma yujawiz dhalik. Ada sedikit sahaja daripada kalangan mereka lebih daripada itu. Ada 80 tapi sedikit, aqal, sangat sedikit. Tuan-tuan dan puan, umumnya kita kalau daripada hadis itu kita faham umumnya umat ni pergi sebelum sampai 60-70. Umumnya sebelum itu ataupun ketika itu, baina, di antara kedua ataupun di antara 60 hingga 70. Tapi kalau kita perhatikan akhir zaman ni, berapa ramai yang muda-muda dah pergi dah, kan? Apatah lagi mati dalam keadaan mengejut, tuan-tuan dan puan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tak mati dalam keadaan mengejut. Tiba-tiba mati, ala kulli hal, kejapnya kita kat dunia ni, tuan-tuan dan puan. Masa yang sangat singkat. Ya, di samping kita beramal dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala perintahkan kepada kita, ya. Dan kita pun fahamlah, tuan-tuan dan puan, amal yang Allah Taala fardukan ke atas kita, salat, rukun Islam yang 5, kan? Menuntut ilmu dan sebagainya. Dan para ulama membahagikan amalan ini terbagi kepada dua, tuan-tuan dan puan. Satu, amalan itu ia berbalik kepada diri sendiri. Salat, puasa, zakat, haji, kan? Syahadah, akidah dia, kan? Ia kembali kepada diri dia sendiri. Dan satu amalan lagi ialah amalan yang bukan sahaja bermanfaat untuk diri dia, tetapi ia berlanjutan kepada orang lain. Faham tak? Satu amalan tu yang bukan untuk dia sendiri dapat manfaat, di orang lain pun akan dapat manfaat. Faham tak? Dan di antara kedua amalan ini, tuan-tuan dan puan, yang lebih afdal yang mana satu? Amalan untuk peribadi diri sendiri ataupun yang bermanfaat untuk orang lain? Bermanfaat untuk orang lain. Di samping kita beramal untuk diri kita dekat dunia ini, dan kita pun telah ketahui, tuan-tuan, kita nak betulkan salat kita nak baca Al-Quran, kita nak berzikir kepada Allah, kita nak mengeluarkan harta kita juga, kan? Ya? Pada masa yang sama, kita kena usahakan juga untuk beramal dengan amalan yang bermanfaat juga untuk orang lain. Dan perkara ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Kita nak usahakan untuk tinggalkan jejak kita dekat dunia sebelum kita pergi. Faham tak? Maksudnya, walaupun kita telah meninggal dunia, tuan-tuan dan puan, ada jejak kita dekat muka bumi ini. Yang menyebabkan apa? Pahala sentiasa mengalir. Dan itu adalah yang lebih afdal berbanding amalan peribadi. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Kalau amalan peribadi itu, bila mana meninggal dunia fulan tersebut, maka akan terputus segalanya. Tetapi satu amalan yang lain adalah ia akan berterusan. Ya, tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita kena fikirkan, dan kita pun kena mengetahui yang mana satu lebih utama dalam setiap amal perbuatan kita. Tuan-tuan dan puan, pernah tak dengar kisah seorang sahabat Nabi, tak silap saya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang membatalkan niat i'tikaf dia semata-mata untuk memenuhi keperluan saudara dia yang memerlukan bantuan. Ya, satu ketika Abdullah ibn Abbas, tak silap saya tuan-tuan, kalau saya silap mohon maaf, dan saya akan betulkan jika saya silap. Satu ketika dia di tengah beriktikaf,
Kemudian datang seorang sahabat yang lain, kemungkinan sahabat yang lain meminta bantuan. Ada sedikit keperluan, dia berada dalam kesusahan, dia memohon bantuan dan pertolongan. Maka Abdullah ibn Abbas pun membatalkan niat iktikaf dia dan pergi keluar untuk membantu menyelesaikan urusan ataupun hajat saudara yang tadi itu. Maka Abdullah bin Abbas ditanya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bukankah kamu sedang beriktikaf? Dan semestinya tuan-tuan perempuan, iktikaf yang dilaksanakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah iktikaf yang sempurna. Kan kalau kita beriktikaf tuan-tuan, dia ada iktikaf yang sempurna kan? Ada yang iktikaf yang tak sempurna. Iktikaf yang sempurna itu seperti mana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan. Nabi tak keluar daripada masjid melainkan keperluan yang sangat penting ataupun qada hajat sebagai contoh. Selain itu tidak, memang dalam masjid. Dan ini yang iktikaf yang paling sempurna. Iktikaf yang biasa yang tak sempurna apa tuan-tuan dan puan, yang biasa kita buat kan, kadang-kadang kita sekejap. Jadi ditanyakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kan kamu sedang beriktikaf, kenapa kamu batalkan iktikaf kamu? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sesungguhnya memenuhi hajat keperluan saudara itu lebih baik daripada pahala iktikaf atau qada. Dan sebab itu kita kena faham tuan-tuan dan puan, ada perkara-perkara yang kita betul-betul kena mengetahui yang mana satu lebih afdal kita laksanakan. Dan semestinya amalan yang bermanfaat juga untuk orang lain, ia lebih bermanfaat berbanding untuk kita sendiri. Baik. Dan tuan-tuan dan puan, apakah di antara jejak-jejak yang kita boleh tinggalkan dekat dunia ini? Ya. Yang pertama sekali apa tuan-tuan dan puan? Kita kena menjadi seorang yang menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini merupakan salah satu jejak yang paling besar yang kita boleh tinggalkan dekat dunia sebelum kita tinggalkan dunia ini. Betul? Kalau kita tak mampu untuk berdakwah tuan-tuan, dan sebenarnya kita semua mampu untuk berdakwah mengikut kadar apa yang kita miliki, ya, menyampaikan kebenaran mengikut kadar yang kita ketahui tuan-tuan dan puan. Kalau yang kita tak tahu, jangan pandai-pandai pula kan. Untuk mengajar ilmu syar'i secara khusus, ia memerlukan ilmu yang mendalam. Tak semua orang boleh mengajar kan. Tetapi untuk mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang, jom ke majlis ta'lim, jom ke rumah Allah Ta'ala, jom kita dekat kepada Allah, jom kita mengimarahkan rumah Allah. Semua orang mampu buat. Betul? Dan kita jangan menganggap tuan-tuan dan puan, kita kena jadi seorang yang alim baru kita nak berdakwah. Ya. Tapi untuk menjelaskan detail tentang permasalahan akidah, fiqh, ya, dan sebagainya, ini memerlukan, tak semua orang boleh buat. Kan? Jangan pula kita memandai-mandai. Kita kena serahkan pada ahlinya. Kita kena tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui jika kamu tak mengetahui. Ala kulli hal, kita boleh usahakan kita ini menjadi sebab orang lain pun dapat buat kebaikan. Kan Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, dia akan dapat pahala serupa dengan pelaku itu. Ya, dalam sebuah hadis yang lain, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalik min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ia akan meraih pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangkan sesuatu pun daripada pahala itu bagi pelakunya. Jadi tuan-tuan perempuan, kita kena menjadi seorang yang bersemangat mengajak orang kepada kebaikan. Ya? Sebagai contoh tuan-tuan perempuan, kan, dengan teknologi, nikmat ini pun nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada hadapan mata kita. Kita gunakan sebaiknya untuk sebarkan perkara-perkara bermanfaat, kan, untuk sebarkan kebaikan. Tetapi pastikan apa yang kita nak sebarkan itu perkara yang betul, perkara yang benar. Jangan main sebar je. Kan, dapat je perkara yang baik, copy kat grup tanpa kita selidiki terlebih dahulu adakah konten dalam apa yang kita nak sebarkan itu sahih ataupun tak sahih. Itu pun kena berhati-hati. Ya.
Secara umumnya kalau kita sebagai orang awam dan kita yakin orang yang menyebarkan itu, kita percaya dengan ilmunya, dengan amanah ilmunya, tak ada masalah. Yang saya sebutkan ini tuan-tuan dan puan, di antara salah satu penyakit akhir zaman ni lah. Suka menyebarkan tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Tapi kalau yang menyampaikan itu secara umumnya kita percaya dengan amanah ilmu dia, tak ada masalah. Tapi kita pun sebelum kita nak sebarkan tu, bacalah dulu. Kadang-kadang satu mesej tu kita pun tak baca habis. Oh, bagus ni, sebar. Best. Kita pun kena baca terlebih dahulu, dapat manfaat, sebarkan kepada orang lain. Dan tuan-tuan dan puan, dakwah ini salah satu sebab yang paling besar, jejak yang paling besar kepada kita setelah kita meninggal dunia. Dan buktinya apa tuan-tuan dan puan? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun mereka telah lama meninggalkan kita kan, dah ribuan tahun, tetapi buku catatan amal mereka sentiasa terbuka. Dan ulama-ulama salafus salih, ulama-ulama yang menyumbang dengan penulisan-penulisan mereka, sehingga ke hari ini tuan-tuan dan puan, kita dapat memperoleh faedah daripada penulisan mereka kan. Dan kita sebagai orang awam bagaimana untuk mendapat faedah seperti itu? Bagaimana tuan-tuan dan puan? Kita tak mampu nak menulis kan, kita tak mampu nak mengajar, kita kena menjadi ejen-ejen supaya orang dapat datang kepada majlis ta'lim. Kita sokong ustaz sebagai contoh, kita berikan bantuan tu maksud saya itu, kita berikan sokongan dengan pula kita menghalang, kita berikan galakan. Tuan-tuan dan puan kan, kita menjadi sebab itu. Dan kita jangan menganggap tak apalah, saya bukan ustaz, saya tak mampu nak buat. Memang pun umumnya, tapi kita nak menjadi salah seorang yang menjadi sebab benda itu jadi mudah untuk dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan, sebarkan kebaikan. Satu persoalan sebagai contoh, boleh tak kita mengajak orang kepada kebaikan itu, sedangkan kebaikan itu kita tak buat lagi? Boleh tak? Boleh? Tak boleh? Boleh. Oh, khilaf ulama. Boleh tak, saya ulang semula persoalannya, boleh tak sesuatu perbuatan kebaikan itu kita ajak orang lain sedangkan kita pun belum buat lagi kebaikan tersebut? Boleh. Khilaf. Kalau kita ada niat nak buat tapi kita tak mampu nak buat, boleh. Macam Jazakumullah orang nak khair. pergi haji, dia tak boleh. Barakallahu fiik. Betul, sahih. Itu yang lebih tepat. Boleh? Negara haji. Itu yang lebih kuat dalilnya lah. Secara tak haji semua kebaikan. Yang penting apa, macam yang abang kata tadi itu, yang hujung tadi itu, dia berniat untuk amalkan kebaikan itu. Kan orang kata, kamu duk ajak-ajak orang, kamu pun tak buat. Memanglah saya tak buat lagi, tapi hati saya sangat berkeinginan untuk buat. Yang tak boleh ni bang, bila mana dia ajak orang tapi dia langsung tak ada niat. Sebagai contoh kan, kuliah-kuliah hari ini Yayasan Ta'lim, dia memang tak nak dalam hati dia tu memang tak ada niat pun nak datang kan, dia ajak orang lain. Dalam hati memang tak ada niat. Kalau memang dah ada niat tuan-tuan, tak semestinya Yayasan Ta'lim lah, ataupun tempat-tempat majlis ta'lim yang beri majlis ta'lim kan, hati dia ada keinginan untuk pergi, cuma mungkin disebabkan ada kekangan-kekangan tertentu menyebabkan dia tak boleh buat. Tapi bukan menjadi penghalang untuk dia mengajak orang yang lain. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, itu yang pertama. Jadi kita kena usahakan untuk apa? Berdakwah. Dan kita kena tahu setiap daripada kita ni mampu untuk berdakwah mengikut kadar apa yang kita ketahui lah. Jangan pula kita memandai-mandai kan. Itu yang kita perlu perhatikan. Apa yang kita ketahui, dan yang kita ketahui itu perkara yang benar, kita kena sebarkan. Boleh insyaAllah. Itu yang pertama tuan-tuan, dakwah. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Tatkala seorang manusia itu meninggal dunia, terputus segala amal kan, melainkan apa? 3 perkara. Sadaqatun jariyatun. Sadaqatin jariyatun. Sedekah jariah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaatkan, ilmu yang dimanfaatkan padanya, dan wa waladun salih yad'u lahu, wa waladin salih yad'u lahu, wa kama qala, dan anak yang saleh yang akan mendoakan
kebaikan. Perkara yang kedua tuan-tuan dan puan, saya ambil daripada hadis ini, yang kita boleh tinggalkan jejak kita, apa dia? Sedekah jariah. Dan semestinya tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah ni ia adalah harta kita yang sebenar. Harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan, bukan harta yang kita simpan. Betul tak? Saya saja nak tanya tuan-tuan supaya ada interaksi, supaya ia bukan pembelajaran satu hala kan. Kalau tak tuan-tuan akan mengantuk lah. Saya duduk syok je cakap kan. Tuan-tuan pun tak ambil perhatian ataupun tak ambil bahagian. Rugilah kita. Tanya itu tak semestinya tuan-tuan kena jawab sekadar tuan-tuan gunakan akal nak jawab tu. Kalau jawab pun lagi baik lah, supaya kita ada interaksi kan. Ya? Khilaf tu tak apa. Baik. Tuan-tuan dan puan, harta kita yang sebenar adalah harta yang kita keluarkan. Harta yang kita keluarkan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Imam Al-Bukhari, tapi hadisnya hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, satu ketika Nabi mengungkapkan surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Qala yaqulu ibnu Adam," dalam riwayat yang lain, yaqulu al-'abdu mali kan. Anak Adam itu berkata ataupun hamba itu berkata, hartaku kan. Kita pun boleh katakanlah, ini rumahku, ini keretaku, ini tanahku, ini pelaburanku, ini simpananku, ini semua aku yang punya. Kan, Turkistan di sana, di Afghanistan harta saya, di sini harta. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidakkah mereka mengetahui, maksudnya tidakkah mereka mengetahui bahawasanya mereka hanya memiliki 3 perkara. Apa dia tuan-tuan? Makanan yang mereka makan, sehinggalah makanan itu rosak, hancur, dibuang. Itu harta kita, makanan. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, pakaian yang mereka pakai, sehinggalah pakaian itu lusuh, tak boleh guna lagi, kita buang. Selagi mana masih elok pakaian kita lah, tak semestinya lagi tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Kita mati, kita bawa tak pakaian kita? Tak ada kan? Akan disimpan tersusun rapi dekat almari kita, akan sampai satu masa diagihkan pakaian kita. Maka bukan itu pakaian kita. Yang kita pakai sampai lusuh, kita buang. Itu pakaian kita. Yang masih elok, bukan semestinya lagi. Baik. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, harta yang kamu sedekahkan, itulah yang akan memberikan manfaat berterusan. Tuan-tuan perempuan, hari ini kita faham, umumnya manusia, mereka lebih suka untuk menyimpan untuk orang lain berbanding untuk diri mereka sendiri. Betul kan? Untuk diri mereka, untuk harta mereka, mereka sangat takut nak keluarkan. Mereka lebih suka untuk menimbunkan harta, simpanan. Untuk siapa? Bukan untuk mereka, tuan-tuan dan puan. Untuk siapa? Untuk waris mereka lah. Kan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, selain 3 perkara yang kita sebutkan tadi, disebut apa? Tarikuhu linnas. At-tirkah, harta peninggalan waris. So itulah para ulama memberikan kita pesanan. Kita di samping kita nak buat simpanan untuk orang lain, jangan lupa diri kita sendiri, tuan-tuan. Jangan lupa untuk kita. Kita pun kena ingatkan diri kita. Yang kita punya harta yang kita keluarkan tu, yang kita simpan tu, jika digunakan dengan baik, maka ia terkait dengan waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang akan menggunakan harta yang kita simpan itu dalam perkara-perkara kebaikan. Alhamdulillah. Tapi sebab itulah Nabi SAW sebut, harta yang kita keluarkan, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita melihat ketika kita bawa kereta kan, sebagai contoh, bawa kereta sampai ke lampu isyarat, kemudian datang orang minta-minta kan, and then dia tak minta dekat kereta sebelah, tuan-tuan. Ketika kita ada kat situ kan, dia tak pergi kereta sebelah, kereta kat depan, dia terus pergi menuju kepada kereta kita. Kita pun dalam hati kita kan,
Mesti sindiket ni. Tuan-tuan perempuan, umumnya macam tu, ni sindiket ni. Kalau kita betul-betul tahu sindiket, barulah kita boleh anggap macam tu. Tapi selagi benda itu tak pasti, tuan-tuan perempuan, apalah salahnya, ambillah sikit. Berapa yang kita mampu, berikanlah. Sebab apa, tuan-tuan perempuan? Yang kita berikan itu telah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sindiket tak sindiket itu satu hal yang lain. Kita berikan itu pun Allah Taala telah berikan kita. Dan sebenarnya itulah duit yang kita simpan untuk kita. Kadang-kadang kita makan, kalau di warung lah tuan-tuan, bukan kat hotel-hotel, dekat warung. Tiba-tiba datang kucing daripada jauh tuan-tuan, daripada jalan sebelah, bersungguh dia nak lalui itu. Datang terus pergi bawah kaki kita. Miau, miau. Kita pun takkan kita nak kata ini kucing sindiket. Takkanlah. Kita pun Pih. Apa kacau makan? Apalah salahnya kita ambil makan, baginya sikit tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala telah berikan di hadapan mata kita. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Sufyan As-Sawri rahimahullah. Ketika mana pengemis datang kepada dia. Ketika mana pengemis datang kepada dia. Apa dia kata, tuan-tuan perempuan? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada orang yang akan membawa dosa saya. Ya, tanpa dia mengetahui pun. Kita orang datang pada kita. Tengok kan, ada RM5, bagi RM1, kurang RM1 dah duit kita. Bagilah tuan-tuan. Belajar untuk berikan, keluarkan harta kita. Belajar tuan-tuan. Tak mampu bagi banyak, rasa kedekut. Belajar daripada sikit kan. Latih diri kita. Dah biasa bagi RM1. Saya berazam, saya jumpa je peminta sedekah, orang meminta-minta, saya akan bagi RM1. Azam, orang minta dia, saya tak kira, saya akan bagi RM1. Saya akan bagi RM1. Dah biasa bagi RM1, tuan-tuan, up sikit, RM2. Saya niat, azam, bagi. Dan duit yang kita berikan itu itulah duit kita. Kan? Duit kita, itu yang kita berikan. Bila kita akan dapat hasilnya? Bila? Di akhirat nanti. Bukan setakat bukan dapat macam tu, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan gandakan mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tuan-tuan pembantu rahmati Allah, baru-baru ni saya dapat satu faedah yang sangat bermanfaat berkenaan tentang faedah daripada surah Al-Baqarah. Sekejap saya cari kejap. Dan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Sangat bermanfaat. Bila mana saya mendengar tentang kisah ini ataupun membaca kisah ini, saya pun dapat faedah yang terlalu banyak, tuan-tuan perempuan. Dan saya nak kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Faedah daripada surah Al-Baqarah. Mana? Sekejap Tayyib. Tayyib. Berkenaan tentang siapa, tuan-tuan perempuan? Kisah Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Saya dengar kisah ni, tuan-tuan perempuan, subhanallah, dapat faedah yang terlalu banyak. Kisah ini faedah daripada suratul Baqarah. Tuan-tuan boleh catat nanti balik, siapa yang ada kitab tafsir boleh baca detail. Ya, suratul Baqarah ayat 245. Siapa ada kitab tafsir balik ni boleh rujuk, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah? Ya? Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik. Subhanallah. Tuan-tuan perempuan, kita boleh berikan pinjaman kepada Allah. Iaitu apa? Menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsir dia menceritakan tentang kisah ini, tuan-tuan. Kisah Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu.
Saya sebutkan seringkas saja tuan-tuan ni, sebab kisah dia panjang, hadis yang panjang tentang perkara ini. Abu Dahdah ni tuan-tuan dan puan, dia seorang yang kaya. Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Dia seorang yang kaya raya tuan-tuan dan puan, dan dia memiliki 600 pohon kurma. Ya, 600 pohon kurma. Satu ketika tuan-tuan dan puan, dia kisah yang panjang ya sebenarnya. Ketika mana ya turunnya ayat dalam suratul Hadid. Tuan-tuan boleh saya ni, suratul Hadid ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Ayat ini lebih kurang sama. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang besar. Kisahnya tuan-tuan dan puan, satu ketika seorang sahabat Nabi SAW, dia ingin membeli satu pohon kurma tuan-tuan. Maknanya, seingat saya, kalau saya silap saya boleh betulkan masa akan datang nanti insya-Allah. Seorang sahabat Nabi yang asalnya dia nak berbakti kepada ibunya. Ibunya tak silap saya. Cuma ala kulli hal, dia nak buat satu, dia nak jaga dia punya kebun. Cuma sampai satu bahagian kebun itu dia nak pagar kebun tersebut. Tapi untuk melengkapkan pagar tadi supaya sempurna, dia kena dapatkan satu tempat tu tuan-tuan. Satu tempat lah lebih kurang. Jadi tempat itu bukan milik dia, milik seorang yang lain. Dan seorang yang lain ni ya, kedekut tuan-tuan. Dan dia seorang yang tamak. Dah lah kedekut tapi tamak lagi kan. Jadi dia pergi jumpa lah untuk dia minta, ataupun kalau dia tak nak berikan pun dia nak beli tanah tersebut. Tapi orang tu tak nak, kedekut dan tamak. Kemudian diminta untuk diberikan macam-macam ganjaran dan sebagainya, tuan-tuan, dia tetap tak nak. Maka Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu ya, ketika mana mendengar ayat ini dibacakan, maka dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau maka lebih kurang cerita je tuan-tuan. Maka dia tanya, "Ya Rasulullah, adakah kita boleh berikan pinjaman kepada Allah?" Kan? Abu Dahdah ni tuan-tuan dan puan, dia seorang yang kaya raya dan dia seorang yang bijak. Maka dia pun datang berjumpa dengan orang yang kedekut tadi dan tamak tadi. "Mau tak kamu saya tawarkan, ya, kamu berikan kepada sahabat tadi, kamu punya tempat tadi, saya akan berikan kamu 600 pohon kurma yang saya miliki." Orang yang tamak tuan-tuan, semestinya dia nak. Tamak kan? Tamak. Dah lah kedekut tapi tamak. Allah musta'an. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan, Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu pergi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," atau maqal, "kita boleh tak memberikan pinjaman kepada Allah? Ya Rasulullah, aku infakkan 600 pohon kurma yang aku miliki kepada Allah dan Rasul." Allahu Akbar. Kita mampu tak tuan-tuan? Kan? Kemudian bukan setakat itu ceritanya. Abu Dahdah radhiyallahu anhu setelah dia buat satu perniagaan yang menguntungkan, ya, satu perniagaan yang menguntungkan. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi. Ya, dia ada buat satu perjanjian tuan-tuan dengan orang kafir. Maka bila mana dia balik, Rasulullah SAW kata kepada dia, "Wahai Suhaib," atau kama qala, ini adalah perniagaan ataupun perniagaan yang menguntungkan. Perkara yang sama tuan-tuan dan puan yang dikatakan kepada Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ya, disanggup korbankan 600 pohon kurma dia tuan-tuan untuk Allah dan Rasul. Kita mampu tak demikian? Ya Allah. Kan? Kemudian baliklah ke rumah dia tuan-tuan dan puan. Kata Rasul, ini perniagaan yang sangat menguntungkan. Allah Ta'ala akan ganti dengan 600 pohon di syurga Allah Ta'ala, bahkan lebih lagi. Maka dia pun balik ke rumah. Di kebun tersebut tuan-tuan, rumah dia, jumpalah dia Ummu Dahdah
Isteri dia. Sahabat Nabi tuan-tuan bukan setakat sahabat tu yang hebat, isteri dia juga hebat. Maka dia katakan, Abu Dahdah katakan kepada Ummu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia kata apa tuan-tuan perempuan? Wahai Ummu Dahdah. Ni kata isterinya labbaik, ataupun ya wahai suamiku. Abu Dahdah kata apa tuan-tuan perempuan? Keluarlah, afwan, saya tersilap tadi tuan-tuan ya, bukan Rasul yang kata perniagaan yang menguntungkan, Ummu Dahdah yang kata. Saya silap tadi. Keluarlah daripada kebun ini. Kebun tu tuan-tuan, kebun dia kan asalnya, isteri dia pun dekat situ. Wahai Ummu Dahdah, keluarlah daripada kebun ini. Sesungguhnya aku telah berikan pinjaman kepada Rabbku. Aku telah korbankan untuk Allah dan Rasul. Maka apa kata Ummu Dahdah radhiyallahu anha? Wahai Abu Dahdah, inilah perniagaan yang menguntungkan. Isteri kita bagaimana? Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sebagai seorang suami ataupun khususnya sebagai seorang pemimpin keluarga kita jangan fikirkan diri kita sendiri. Kita pun kena ajak isteri kita untuk sama-sama dekat kepada majlis ta'lim, dekat kepada Allah Ta'ala, mengamalkan perintah-perintah Allah. Begitu juga sebaliknya. Sebagai seorang isteri, kita jangan pentingkan diri kita je. Tak apalah, suami saya malas, suami saya tak suka datang. Cubalah usahakan untuk sama-sama tuan-tuan perempuan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-membantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Sama-sama tuan-tuan perempuan. Para sahabat ini bukan sahaja mereka tu hebat, isteri mereka juga hebat. Bukan sahaja isteri mereka hebat, anak-anak mereka pun hebat. Ya? Bayangkan tuan-tuan, isteri kepada Abu Dahdah tadi, Ummu Dahdah, dia langsung tak ada fikirkan keuntungan dunia itu. Dia kata apa? Wahai Abu Dahdah, ini adalah perniagaan yang menguntungkan. Dia pun keluar. Langsung tak ada hubbud dunia pada hati itu tuan-tuan perempuan. Tak ada dia tanya, apalah abang ni? 600 pohon kurma yang kita usahakan berapa tahun, bagi macam tu je. Tak tuan-tuan. Para sahabiah punya keimanan kepada Allah. Cuba kita buat. Abang korbankan kereta kita untuk Allah dan Rasul. Balik habislah kita. Apalah abang ni? Abang mimpi ke apa? Sakit? Kan? Beza kita tuan-tuan perempuan. Sebab itulah kita kena usahakan sesama kita tuan-tuan, dekat rumah kita, keluarga kita. Kita kena bina keluarga yang bertakwa kepada Allah. Rumah kita tuan-tuan, kita boleh sebahagian daripada apa yang disebutkan baiti jannati, rumahku syurgaku. Ya, rumah kita tuan-tuan perempuan, kita kena usahakan untuk hidupkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hidupkan dengan Quran, hidupkan dengan majlis ilmu, hidupkan dengan apa tuan-tuan perempuan? Hidupkan dengan salat. Ya. Bukan sahaja rumah kita untuk tempat kita tidur, makan dan sebagainya, tidak. Rumah kita kena hidupkan dengan amalan agama. Kena hidupkan tuan-tuan perempuan. Ya, anak-anak kita kena ingatkan tentang perintah-perintah Allah. Di rumah kita kena usahakan ada percakapan-percakapan agama. Ada percakapan-percakapan yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada akhirat. Bukan seluruhnya dunia semata-mata tuan-tuan perempuan. Tidak. Ya. Kalau tuan-tuan perempuan, saya nak sarankan juga, bacalah kisah-kisah para sahabat Nabi. Bacalah kisah-kisah para sahabiah. Cubalah untuk mengenal insan yang terbaik ini tuan-tuan perempuan. Ya, kenalkan kepada anak isteri kita kepada mereka. Kenalkan tuan-tuan perempuan, hari ini kita kenalkan mereka dengan siapa? Dengan orang-orang yang tak tahu jadi syurga ke tak. Kenalkan kepada mereka orang-orang yang confirm syurga ni tuan-tuan perempuan. Hari ini kalau kita tanyakan nama-nama sahabat, berapa orang yang kita boleh sebut? Senaraikan 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Cuba senaraikan. Saya bantu tuan-tuan perempuan, jangan risau. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abu Talha tak termasuk, Abdurrahman ibn Auf, Zubair Al-Awwam, Ubaidah bin Adirah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lagi? Abu Rahman bin Auf. Dah. Abu Rahman bin Auf dah. Barakallahu fiik. Sa'ad ibn Abi Waqqas.
Said bin Zaid. Barakallahu fiik. Sa'id bin Zaid. Ha? Dah berapa tu? Baru 9. 9 lagi. Bukan, tak termasuk Uqasyah. Sahabat Nabi, cuma tak termasuk yang 10. Salma tak? Talha ibn Talha bin bin Bukan pertama nak tahan. bukan Abu Talha. Talha ibn, kalau saya guru semua berdiri. Gurau tentang Talha ibn Ubaidillah. Boleh tak tuan-tuan salin? Dan hafal. Ya, dan ingat sampai mati. Beritahu kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita kenal orang lain. Betul? Anak-anak kita kenalkan pada orang lain. Kan? Sampai dia boleh cerita lagi, dia ni macam mana, dia ni macam mana, dia macam mana. Di lagu-lagu yang dia nyanyikan macam ni. Tajuknya macam ni. Dia suka pakai macam ni. Sampai ke tahap tu. Tapi kalau kita tanya sahabat, kalau kita tanya sahabiyah, tak tahu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Lagi? Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Al-Awwam. Cepat Okey, ulang baliklah. Rasa 4 semua ma'ruf kan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Talha ibn Ubaidillah, Ubaidillah. Zubair ibn Al-Awwam. Dah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lagi? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lagi? Ya, Abu Hurairah tak termasuk. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Lagi? Abdul Rahman ibn Auf. Yang ke-10? Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in. Ke-10 sahabat Nabi ni, Sa'id bin Zaid. Tuan-tuan, ke-10 sahabat Nabi ini semasa mereka masih hidup, tuan-tuan, masih berjalan dekat muka bumi, masih bersama dengan Nabi. Nabi sebut kamu ni ahli syurga. Kan? Tapi cuba kalau kita baca sejarah sahabat ni, mereka dah tahu mereka ahli syurga. Tapi bagaimana mereka punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita. Tak datang dah tuan-tuan yang santak ni. Tak pergi masjid dah, tak baca Al-Quran. Saya ahli syurga. Allah, jauhlah kita kan. Ala kulli hal, tuan-tuan perempuan, kita kena usahakan untuk mengenali mereka dan cubalah untuk memperkenalkan kepada mereka kepada anak isteri kita, keluarga kita. Tak perlu dia nak mengetahui orang-orang yang lain ni, tuan-tuan perempuan. Kenalkan mereka dengan orang-orang yang salih. Salah satu cara lagi apa, tuan-tuan perempuan? Namakan anak-anak kita dengan nama-nama para sahabat, para sahabiah. Tak ada anak kita dah, cucu kita. Ya, tuan-tuan perempuan, kadang orang tanya saya pun, Ustaz, isteri saya nak bersalin tak lama lagi insya-Allah. Boleh tak berikan cadangan nama? Saya, tuan-tuan, secara peribadi saya akan berikan nama yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar lah sebagai contoh, Abu Bakar. Selain daripada nama-nama yang Allah Ta'ala paling suka kan, Abdul Rahman, Abdullah. Tapi saya suka untuk juga memberikan cadangan nama-nama sahabat. Kalau lelaki Abu Bakar, kalau perempuan Aisyah ataupun Khadijah, ya, ataupun Ummu Salamah, Zainab. Maka umumnya bila ditanya tuan-tuan puan dekat WhatsApp kan, bila saya balas macam tu, terima kasih Ustaz. Umumnya orang melihat tuan-tuan puan, bahkan kadang-kadang ada juga, Ustaz boleh tak berikan nama-nama yang kontemporari? Nama-nama tu agak klasik lah Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada masalah pun tuan-tuan nak beri nama yang lain kan. Tapi kita nak sebutkan, bila mana nama-nama itu kita berikan pada
keluarga kita, keturunan kita, maka nama-nama itu yang akan sering disebut, kan? Dan kita memberikan nama kepada anak-anak keturunan kita supaya apa? Supaya nama tersebut kembali kepada dia, kan? Bayangkan tuan-tuan, hari-hari kita duk sebut Abu Bakar, Mus'ab ibn Umair, kan? Sebagai contoh, Mus'ab Umair, kan? Asma, kan kita panggil nama-nama mereka. Hari-hari, paling kurang pun kita sebut tuan-tuan, anak kita, cucu kita, paling kurang dalam hati kita, ya Allah, kita kisah-kisah mereka, kan? Tak kenal maka tak cinta, tuan-tuan. Saya katakan, demi Allah, tuan-tuan takkan cinta kepada para sahabat kalau tuan-tuan tak kenal mereka. Tipulah kita boleh katakan, kita kata saya cinta sahabat Nabi. Tapi kalau kita tanya nama pun tak tahu. Nama pun tak tahu, ini kan kisah. Di rumah kita, cuba kita bacakan kisah-kisah mereka, tuan-tuan. Tanya di kalangan ahli-ahli ilmu kita, buku apa yang sesuai untuk saya bacakan kat rumah kita, untuk kita baca bersama anak isteri kita. Di antara yang terbaik, kisah-kisah para sahabat lah. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui datangnya agama pada kita ni bukan dalam keadaan senang lenang macam tu je. Supaya kita ada rasa harga kepada agama kita. Kita hargai agama ni, ya? Bukan senang-senang datang kepada kita, tuan-tuan dan puan. Ia penuh dengan pengorbanan harta, bahkan nyawa untuk sampai kepada kita. Barulah anak-anak kita ada jiwa pejuang Islam. Tak adalah anak kita macam sotong. Na'udzubillah min dzalik. Namakan, tuan-tuan, ya. Ala kulli hal, saya nak sarankan kepada kita semua, tolonglah tuan-tuan, cubalah untuk mengenali mereka. Dan saya katakan, demi Allah, tuan-tuan akan jatuh cinta pada mereka. Tuan-tuan baru akan ada keinginan untuk letakkan nama-nama keturunan tuan-tuan dengan nama-nama mereka. Kalau tak ada. Kata kita cinta Rasul, tapi tak kenal pun Rasul. Tak kenal pun Ummul Mukminin, tak kenal pun anak-anak Rasul. Kata cinta Rasul. Cinta Rasul itu ia bukan sekadar kita letakkan stiker dekat kereta kita, kami cinta Rasulullah. Tidak demikian. Ya, Allah. Perlukan bukti, tuan-tuan. Tunjukkan bukti. Ya, cuba untuk kenal, ya, tuan-tuan, ya. Ini salah satu assignment lah, walaupun kita bukannya buat exam pun. Cuba untuk jadikan satu rutin harian kita membaca kisah-kisah mereka. Ya, baik. Ini tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tadi apa? Kembali balik. Yang pertama tadi dakwah, yang kedua tadi apa? Sedekah jariah yang kita keluarkan. Sedekah ni tuan-tuan kita masukkan sekali, walaupun ia berbeza, waqaf, infak. Walaupun ia berbeza sebenarnya, tapi kita masukkan sekali lah dalam tu. Waqaf, infak, sedekah, ya. Kita tinggalkan kat dunia ini, tuan-tuan perempuan. Ya. Dan perkara yang ketiga juga daripada hadis yang kita bacakan tadi, matinya anak Adam itu maka akan terputus segalanya melainkan tiga perkara. Dan poin yang ketiga ini, tuan-tuan dan puan, yang terakhir adalah anak yang saleh. Anak yang saleh. Kita kena usahakan untuk tinggalkan jejak kita anak yang saleh. Jika kita memiliki zuriat, ni. Dan tuan-tuan dan puan, anak-anak ini adalah saham akhirat. Anak-anak ini adalah saham akhirat. Sering disebutkan oleh para ulama. Maka beruntunglah seorang ibu itu yang mengajarkan anaknya daripada kecil suratul Fatihah. Daripada kecil diajar suratul Fatihah. Berapa tahun kehidupan anaknya itu membaca suratul Fatihah, dia akan dapat pahala seluruhnya. Bahkan beruntunglah mak ayah itu, tuan-tuan dan puan, yang usahakan untuk anak dia menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Ya, tuan-tuan dan puan, tak semestinya semua anak kita kena belajar agama, tak semestinya kena semua jadi ustaz, kena semua jadi ustazah, tak semestinya. Kita nak menjadi seorang muslim yang bertakwa. Tapi asasnya kita kena berikan mereka kefahaman agama. Kan? Asas agama yang kuat, tuan-tuan dan puan. Lepas tu pergilah hantar, pergi mana-mana pun, nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke. Kita perlukan doktor yang bertakwa kepada Allah, engineer yang bertakwa kepada Allah. Kalau semua jadi ustaz, jadi ustazah yang lain tu, tuan-tuan, bagaimana? Tapi ala kulli hal, kita kena berikan kefahaman agama yang paling utama. Asas akidah yang benar. Kan? Barulah ia akan menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh, tuan-tuan, sama akhirat. Satu soalan. Silakan. Kalau anak angkat yang soleh macam mana? Anak angkat yang saleh, walaupun tak sama, dan perlu diperhatikan, tuan-tuan dan puan, anak angkat ni ia tetap bukan anak kita yang sebenar. Ya, kalau macam lelaki itu anak angkat dia perempuan, dia kena tahu akan sampai satu masa
ia perlu jaga batasan. Tapi kita menjadi sebab anak tersebut menjadi seorang yang bertakwa, kita pun akan dapat pahala yang sama. Cuma ia tetap berbeza lah. Berbeza anak kandung dengan anak angkat. Tetap berbeza. Bukan sama lah. Cumanya kita menjadi sebab anak angkat tersebut sama dapat. InsyaAllah dapat sama akhirat. Ya? Orang yang tak berkahwin. Orang yang tak berkahwin dia kena usahakan perkara yang lain lah. Kan? Dua je lah dia ada. Ya? Dia ada Tak dua. boleh kata macam tu juga lah. Kita kena berikan yang lunak-lunak lah. Jangan cakap macam tu. Kecil hati orang yang tak berkahwin. Ya? Ala kulli hal, tuan-tuan perempuan, tak boleh nak ke situ kita lebihkan tempat yang lain. Kan? Tak boleh. Kita jangan abaikan. Tak boleh bahagian ni kita lebihkan ke sini. Tuan-tuan perempuan. Ya? Mengikut kemampuan kita. Kadang apa yang kita mampu. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan ni, kadang ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kita berkahwin. Kadang yang berkahwin tak ada zuriat. Itu semua ujian. Dan kita pula sebagai hamba Allah Ta'ala, kita jangan meremehkan orang demikian. Ya? Tuan-tuan perempuan, dunia ini ujian. Dunia ini apapun keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa juga keadaan, berkahwin tak berkahwin, ya, ada anak tak ada anak, semua ujian. Dan kita kat dunia selagi mana kita masih hidup, kita akan diuji. Ya, bujang pun diuji, kahwin pun diuji, ada anak pun diuji. Kadang orang kata, seronok uji macam tak ada anak kan. Contohlah, kadang orang kata bila dah ada anak, susah juga dengan anak ni. Seronoknya time kita berdua-dua, ya bang. Tuan-tuan cuba tanya orang yang berdua, tak ada anak, dia akan rasa apa? Ya Allah, susah juga orang duk kata-kata ni. Asyik-asyik tanya, bila, macam saya je Tuhan. Tuan-tuan, kita yang menuntut ilmu, kita yang beriman pada Allah, yang sesuai dengan kefahaman salafus salih, kita kena letakkan keadaan kita pada keadaan yang betul. Kita kena anggap semua ini ujian daripada Allah, apa juga keadaan. Dan kita kena saling mendoakan tuan-tuan perempuan. Ya, ada anak pun diuji oleh Allah, tak ada anak pun diuji. Semua itu ujian. Sampai bila kita akan diuji? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah semestinya bagi orang yang ada anak, adakah semestinya jika ada anak baru dia menjadi hamba Allah yang mentaati perintah Allah? Tidak. Ya? Setiap kita akan diuji, tuan-tuan perempuan. Dan saya teringat satu hadis. Hadis yang sahih, cuma saya tak ingat diriwayatkan oleh imam apa. Hadis ini diletakkan dalam bab zuhud dan riqa'iq. Satu ketika Rasulullah SAW, tuan-tuan perempuan, Nabi buat satu garisan. Ya? Dan ia dibentukkan dalam pelbagai keadaan oleh para ulama. Ada yang buat keadaan macam ni lah, lebih kurang ya. Ini antara salah satu bentuk gambaran ya tuan-tuan ya. Sebab umum hadis demikian. Satu ketika Rasulullah SAW membuat satu garisan segi 4. Kemudian satu garisan lebih di tengah tu, satu garisan lebih. Kemudian di kiri dan kanan ada garisan-garisan. Di macam-macam bentuk lah tuan-tuan para ulama gariskan. Ada yang buat bentuk macam ni, ada yang buat bentuk macam ni, macam-macam lah. Ala kulli hal, sampai maknanya tu macam ni lah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ukamaqal, segi 4 ini tuan-tuan perempuan adalah apa? Umur manusia. Umur manusia. Ni je lah umur manusia, segi 4 tu. Yang lebihnya apa tuan-tuan? Yang lebih, silap bukan kat sini pun, kat atas sini lah. Lebihnya apa? Angan-angan. Angan-angan ni. Dan kiri dan kanan itu apa tuan-tuan perempuan? Ujian-ujian yang dia akan lalui. Lepas satu ujian, datang ujian yang lain. Lepas satu ujian, datang ujian yang lain. Sampai bila? Sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia ini apa? Apa yang lebih itu tuan-tuan perempuan? Angan-angan dia. Dia dah hidup berapa tahun? 40 tahun dia hidup dunia ni tuan-tuan perempuan ni. 40 tahun dia hidup. Tapi dia punya angan-angan tu seakan-akan dia nak hidup ratusan tahun. Dia dah hidup 60 tahun dekat muka dunia ni. Tapi angan-angan dia, sehingga apa para ulama sebut, jangan kamu pelik, orang yang umur 60 tahun ke atas, dia mempunyai satu angan-angan yang tak pernah diimpikan oleh kanak-kanak kecil. Angan-angan tuan-tuan. Dan panjang angan-angan inilah menyebabkan apa? Seorang manusia itu cintakan dunia, takut kematian. Panjang sangat angan-angan.
Dah hidup 60 tahun tuan-tuan, tapi nak kumpul harta lagi. Ya Allah, kan? Tuan-tuan perempuan, nikmat besar tahu Allah Ta'ala berikan keinginan pada hati kita untuk taat perintah Allah. Apatah lagi insya-Allah adik-adik ramai muda-muda ni, masya-Allah, semua Allah Ta'ala teguhkan kita. Dia beza tahu, orang tua dengan orang muda beza. Ya. Kalau kita dah sampai mana pun kita tuan-tuan, umur kita di peringkat yang mana pun, kita berada di mana sekarang? Di tempat yang Allah Ta'ala paling suka, majlis taklim. Dan kita wajib bersyukur pada Allah. Sebab apa? Berapa ramai orang yang sebaya dengan kita, apa juga peringkat umur, mereka berada di mana sekarang? Apa dia pun? Sebab tu wajib bersyukur tuan-tuan. Ya. Dan hati ini apa? Berbolak balik. Hati ini berbolak balik. Alhamdulillah sekarang ni kita berada tempat yang Allah Ta'ala paling suka. Kita tak tahu minggu depan. Dan ia boleh berubah tuan-tuan. Sebab tu kita kena banyak doa dengan doa yang diajar oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkan hati hamba di atas agamamu, dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Hati ini berbolak-balik tuan-tuan. Berapa ramai hamba-hamba Allah Ta'ala yang dulunya Masya Allah, ya, memahami agama sesuai dengan pemahaman salafus salih, tiba-tiba berubah pandangan mereka. Ya, rajin hadir majlis ta'lim, berubah. Rajin bagaimana? Apa tadi tu Puan? Olimpik, ya Allah. Siaran langsung. Allahul musta'an. Hati ini berbolak-balik tuan-tuan puan. Dan setiap perkara itu tuan-tuan puan, al-umur bi khawatimiha. Kan? Setiap perkara itu dinilai pada penghujungnya. Ini hujung tu tuan-tuan puan. Sebab itu kita mohon pada Allah, semoga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita. Dan pada masa yang sama, didik hati kita ini untuk sentiasa berbaik sangka kepada orang lain, mendoakan kebaikan juga kepada orang lain. Dan pada masa yang sama, ia didik diri kita untuk tak ada rasa apa? Ujub, takabbur, kan? Sum'ah, riya. Kan? Didik hati kita tuan-tuan. Sebab apa? Akhir itu kita tak tahu. Bagaimana pengakhiran kita? Sebab tu para ulama bila mana memikirkan akhir-akhir tuan-tuan dan puan, ya, kita akan sama-sama risau. Ya Allah, bagaimana nak mati saya, macam mana? Dan kita sangat cemburu melihat kematian-kematian yang dicemburui tuan-tuan, orang saleh mati dalam keadaan berdakwah, mati dalam keadaan mentaati perintah Allah. Kita bagaimana? Sebab itulah satu perkara lagi yang kita boleh ingatkan, doa-doa yang diajar oleh Nabi, doa-doa harian. Jangan lupa tuan-tuan untuk kita amalkan, hafal, amalkan. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa berpakaian, doa buka pakaian, doa naik kenderaan, masuk tandas, keluar tandas, kan? Masuk masjid, keluar masjid, sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, bangun tidur. Walaupun umumnya orang memahami doa-doa ni untuk siapa? Sekarang ni untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak kecil tuan-tuan. Untuk orang anak-anak kita yang belajar, pasti belajar Little Khalif, belajar apa lagi? Madrasah. Sebab itulah kadang-kadang sebelum naik kenderaan tu, Along, baca doa Along, umi ayah nak dengar. Walau apa, umi ayah pun tak tahu. Allahul musta'an. Kadang-kadang baik umi ayah baca, Along ikut ni, Angah ikut ni. Cuba baca, Along, nak masuk rumah ni, tolong baca doa rumah. Ayah saja nak dengar. Betul tak Along baca? Rupa-rupanya dia pun tak tahu. Tuan-tuan perempuan, doa-doa ma'thur ni ataupun doa-doa harian ni untuk kita. Sebagai contoh contoh yang paling mudah, yang berada di hadapan mata kita. Bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau kita baca doa ketika keluar rumah. Apa doa ketika keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ada doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika an adil aw udall aw azil aw uzal aw ajhala. Panjang sikit doa tu. Tapi ala kulli hal jangan lupa baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah tuan-tuan, tiba-tiba na'udzubillah, boom, accident. Mudah-mudahanlah kita mati dalam keadaan
husnul khatimah. Sebab apa? Kita ada ta'alluq pada Allah. Hati kita ada bergantung pada Allah. Tak ada daya dan kekuatan, manfaat dan mudarat ketika saya keluar rumah ini melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita tak baca doa keluar rumah, tiba-tiba boom. Tuan-tuan nampak kan yang video yang baru-baru ni kan? Sebuah bas langgar 10 biji kereta. Apa juga keadaan kita tak tahu, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita memang dah berhati-hati dah. Ya? Kadang-kadang kita dah berhati-hati dah. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang, tuan-tuan. Tawakal kita kepada Allah. Tapi jangan pula ingat tawakal tu macam tu je, tak periksa kenderaan dan sebagainya. Tawakal tak. Kita kena faham, tuan-tuan. Usaha doa tu seiring dengan tawakal. Ya? Semua Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita, insya-Allah. Ada beberapa persoalan, tuan-tuan? Apa beza infak, sedekah Infak dan sedekah, dan wakaf? wakaf. Itu detail dia, tuan-tuan puan. Tak sedikit secara umum. Secara umum ya. Apa ada beza? Ia memang berbeza. Infak dan sedekah itu berbeza, wakaf itu berbeza. Cuma secara umum yang saya boleh sebutkan lah. Dan sebenarnya itu kalau puan Google pun ada benda tu, disebutkan secara ringkas. Saya pun tak berapa ingat sangat. Cuma ada terdapat perbezaan. Mungkin sebab sedekah ini, ya, sedekah ini lebih umum. Lebih umum, sedekah itu lebih umum berbanding infak dan wakaf. Sedekah itu lebih umum. Tapi berbeza dengan infak. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dua perkataan ini, sedekah dan infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kan. Ini sedekah pun digunakan juga. Cuma wakaf itu lebih khusus. Atau kita boleh katakan wakaf itu ada perkara-perkara yang kita wakaf itu dia tetap dan ia juga bergerak. Sebagai contoh wakaf tanah, tetap kat situ kan. Wakaf apa juga rumah, tetap kat situ. Dan juga wakaf kenderaan sebagai contoh. Sebab Abu Umar bin Khattab dalam hadis yang sahih pernah mewakafkan kuda dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perbezaan secara detail, tuan-tuan, saya pun tak berapa ingat, tak berapa pasti. Ya? Zakat masuk dalam kategori sedekah. Zakat dia lebih detail tu. Zakat dengan sedekah berbeza. Zakat wajib. Zakat berbeza. Sedekah dia umum. Sedekah umum, zakat itu khusus. Zakat tu kira macam kalau orang sebut sedekah wajib, zakat. Ya. Kan sebab dalam hadis Nabi tu dia kata selain zakat, Mm-mm. apa lagi yang wajib untuk aku kan? Nabi suruh kan. Dia kata tak ada yang wajib selain sedekah-sedekah yang. Ya. Dia ada istilah-istilah. Ia bermain dengan istilah-istilah. Nak detail tu, tuan-tuan, dia kena buat satu nota, kena buat satu gambar raja supaya kita lebih faham. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita infakkan dekat sekolah-sekolah agama, kan kita sekarang sekolah tu kan tak nak. Okey. Bagaimana? Buat perjanjian tau kalau mau. Betul. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan, kita nak keluarkan harta kita, kita pun kena bijak lah. Jangan main sebarang je kan. Kita pun kena mengetahui. Berikan biasa taklim. Tak berikan kepada yang bermanfaat. Maksudnya macam yang kita faham lah, memang akan digunakan apa yang kita keluarkan itu dengan sebaiknya dan amanah. Apatah lagi di atas pemahaman yang benar. Itu lebih besar. Kalau kita berikan bukan pada tempat yang benar, maka kita seolah-olah apa? Menggalakkan perkara itu berkembang. Sebab itu kena berhati-hati. Sebab itu kita kena lihat juga di mana harta kita dikeluarkan. Sebab sekarang macam-macam kan, orang mengambil kesempatan atas nama infak dan sedekah. Sekolah dari lama-lama, sekolah lama-lama tau. Dia, generasi ini sudah buat satu perjanjian nak infak berapa lama-lama. Dan kita tahu sini dia nak sudah compliant. Withdraw lah. Kita nak withdraw. Itu tapi dari kita punya. Dia macam ni puan. Semasa yang kita tak tahu, ala kulli hal, tuan-tuan dan puan, yang kita keluarkan itu telah dinilai oleh Allah. Kita keluarkan itu telah dinilai oleh Allah. Macam kita katakan tadi, time kita tak pasti kan, datanglah peminta sedekah pada kita. Kita pun tak pasti. Dia ni sindiket, kata sindiket kan. Kita berikan itu pun dah nilai oleh Allah. Kita dah dapat ganjaran daripada Allah. Diutamakan niat kita dah bagi itu, kita dah dapat terus, tuan-tuan. Belakang-belakang tu itu cerita yang lain. Itu kita funding. Ya? Kalau kita yang buat. Kalau nak meninggal. Itu akan bersambung. Tidak tahu akan
Adakah kita bantu putuskan? Kalau mampu untuk putuskan, tapi lepas tu jangan putus terus pergi tempat yang lain. Maksud saya tu, kadang-kadang tuan-tuan perempuan, sebagai contoh, sekarang ni macam-macam kan. Kadang-kadang apa yang kita telah keluarkan berterusan, tiba-tiba ada satu perkara yang tak pasti disebarkan, ya. Sedangkan perkara yang tak pasti disebarkan itu pun tak benar, kan. Disebabkan kita terganggu dengan berita yang disebarkan itu, maka akhirnya kita mengambil keputusan untuk putuskan, contoh infak kita kan. Tapi jangan kita putuskan, kita tak bagi tempat yang lain. Rugi kita tuan-tuan perempuan. Hari ini menjadi satu masalah yang mana bila mana kita dah keluarkan berterusan, tiba-tiba kita pun mempercayai berita-berita fitnah yang banyak, macam-macam berita sekarang, ya, yang menyerang institusi-institusi Islam sebagai contoh. Sedangkan perkara itu tak benar. Kita kena tabayun dulu tuan-tuan perempuan. Kita kena minta penjelasan. Kita cari penjelasan. Betul tak betul? Betul tak betul? Jangan main terima je. Kan? Tabayun itu prinsip dalam agama kita. Kita kena selidiki terlebih dahulu. Kalau kita nak putuskan pun terlebih dahulu, tapi pastikan setelah kita putuskan, kita pergi sambung tempat yang lain. Supaya apa? Berterusan. Dan ia sebagai satu jejak kita yang kita tinggalkan sebelum kita pergi tinggalkan dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Ada persoalan? Persoalan tuan-tuan puan, ibu bapa yang mendidik agama kepada anak-anak tetapi anak-anak tak menjadi saleh, mereka tak dapat pahala jariah kan? Baik. Tuan-tuan puan, hidayah ni milik Allah. Ya, hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah, kita kena berusaha semampu kita. Ya. Cumanya, adakah kita akan dapat pahala jariah? Jariah ni tuan-tuan yang berterusan tadi, yang berjalan. Ya. Adakah kita akan dapat pahala? Pahala kita akan dapat. Maknanya pahala yang kita mendidik anak kita itu. Ya. Tetapi adakah kita tak dapat doa mereka? Memang tak dapat lah. Cumanya pahala kita didik mereka, ya, apa yang kita mampu untuk berusaha yang terbaik untuk mereka, kita akan dapat. Cuma hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan. Ya? Tapi selagi mana kita masih hidup, selagi mana kita tak meninggal dunia kan, kita kena berusaha lagi dan lagi, berdoa. Dan kita kena ingat, kita sebagai ibu dan bapa, kita ada senjata yang paling ampuh sekali, iaitu doa. Doa tuan-tuan, doakan untuk anak-anak kita. Di samping apa? Kena usaha lah. Jangan main doa-doa aja tapi tak ada usaha kan. Doa dan usaha itu seiring tuan-tuan dan puan. Wallahu ta'ala alam. Ada persoalan yang lain? Korban. Baik. Kalau kita tahu tempat-tempatnya tak mengamalkan sunnah, baik. Okey. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita nak buat korban yang paling baik, yang sesuai, kan? Cari yang sesuai. Banyak sekarang, kita dah ada banyak pilihan. Dia bukan macam zaman dulu tuan-tuan, geri. Sekarang dah banyak. Tuan-tuan perempuan boleh rujuk kepada asatidah yang tuan-tuan perempuan thiqah, percaya dengan amanah mereka, tanya kepada mereka yang mana. So tuan-tuan perempuan boleh salurkan kat situ. Jangan sampai kita tak berkorban. Macam tu ya. Salurkan. Sekarang sebab kita dah banyak pilihan. Iya betul. Jadi kita tahu masjid kita tu tak memang amalkan Sunnah. Jadi macam mana Ustaz? Oh, kalau macam tu, wallahu ta'ala alam. Saya pun tak berani nak sebut sekarang. Wallahu ta'ala alam. Nanti puan boleh tanya asatidah yang lain lah. Saya pun tak berani nak sebut sekarang. Betul. Cuma ala kulli hal, dia bila mana tempat, dia macam ni tuan-tuan perempuan. Sebagai contoh lah, kan, tempat yang paling utama adalah tempat kita kan. Cumanya pada masa yang sama, disebabkan tempat kita demikian, jangan kita, mungkin kita boleh pergi tempat yang lain sebab kita berniat untuk ikut sunnah tadi kan. Tapi pada masa yang sama, jangan lupa kita usaha fikir risau untuk tempat kita tadi. Jangan kita terus tinggal macam tu je. Kan? Sebagai contoh lah, biasanya kalau tarawih lah sebagai contoh kan, kita akan usaha untuk cari tempat yang paling sesuai dengan sunnah kan. Tapi pada masa yang sama, janganlah tinggalkan tempat kita langsung. Tak, sekali kita kena ada kerisauan tuan-tuan untuk mereka itu. Bagaimana kita nak usahakan
untuk mereka pun ada kefahaman. Jangan terus tinggal. Kan? Lepas tu orang pun akan jauh lah daripada kita. Lebih jauh daripada kita. Ya? Kita tak guna silaturahim puan. Ikhwan, sesama persaudaraan sesama Islam. Kan tuan-tuan jelas kan silaturahim ni untuk siapa kan? Baik. So, hubungan, tuan-tuan perempuan, kita menuntut ilmu, kita talib ilmu ni, kita kena tonjolkan kita lebih berakhlak sebab kita mengaji. Kita jangan jadi orang yang sombong. Kan? Jangan jadi orang yang sombong. Saya lebih baik, saya dah belajar. Ni tak belajar. Apa ni tak sunnah. Bukan macam tu. Kita kena berakhlak dengan akhlak yang mulia, tuan-tuan. Kita kena ajak mereka. Ya, kita kena maafkan mereka. Ya, baik. Puan tadi nak tanya apa tadi, Puan? Tadi tak cakap Abu Darda. Abu Dahdah. Bukan Darda. Bukan Abu Darda, Abu Dahdah. Abu Dahdah. Lain, Abu Darda lain. Salman Al-Farisi ni. Lain. Ni Abu Dahdah lain. Dahdah lain, Darda lain. Abu Dahdah Al-Ansar. So yang dekat tu sama Farisi tu. Yang mana Salman Al-Farisi? Abu Darda. Abu Darda. Abu Darda bukan Abu Dahdah. Lain. Dahdah. Saya baca dulu Kalau kita pasti yang memang di tempat kita ada ramai sindiket dan kita pasti agenda mereka tidak bagus. Jikalau pengemis di situ meminta kita sedekah, afdal kita bagi atau tidak? Tayyib. Tuan-tuan puan, kita kena bijak. Sebagai contoh yang digunakan, memang kita confirm dia sindiket, and then yang meminta-minta itu budak-budak. So kita jangan bagi duit. Bagi mereka makanan. Tak. Dia takkan macam tu, Puan. Kalau kita kata adik, ini untuk adik. Tak. Kalau macam tu, dia punya majikan tu umumnya jahat. Dan dia takkan berani untuk tiba-tiba simpan untuk dia. Tak. Ini kalau kita confirm kalau kita tak confirm, bagi. Lebih baik tuan-tuan kita berikan dia makanan. Sebab apa? Kalau makanan ni takkan majikan dia nak makan semua benda. Betul kan? Paling kurang pun adalah makanan untuk dia. Ini confirm Kalau yang kita tak pasti, kita berikanlah. Baik. Ada tak hadis Rasulullah mention nama sahabat perempuan yang dijamin syurga? Tadi 10 lelaki. Perempuan yang dijamin syurga ada tak? Ada. Siapa nama? Perempuan. Kalau perempuan Khadijah, Aisyah, Ummul Mukminin umumnya. Secara umum tu ada yang khusus. Dan tuan-tuan perempuan kita kena faham dan sebenarnya seluruh para sahabat itu dijanjikan syurga. Cuma ada keutamaan-keutamaan bagi mereka yang disebut secara khusus. Kan? Ada yang khusus disebutkan nama-nama mereka. Kalau perempuan ada Khadijah, Aisyah. Yang saya ingat tuan-tuan umumnya Ummul Mukminin, tapi yang disebut secara khusus tu saya pun tak pasti sekarang. Cuma yang saya ingat tu Khadijah, Aisyah. Yang lain tu wallahu ta'ala. Saya tak pasti. Benda yang tak pasti saya takkan cakap. Ada yang lain? Sumayyah, barakallahu fiik. Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Bersabarlah kamu wahai keluarga Yasir, bagi kamu syurga di sana. Itu satu sebutan khusus. Kan? Dia ambil daripada hadis. Ada yang lain? Apa faedahnya Allah sebutkan nama-nama ahli syurga? Apa faedahnya? Faedahnya antara lain adalah untuk kita berusaha ikut mereka. Dan pada masa yang sama untuk kita mengetahui dan untuk kita berterima kasih kepada mereka. Sebab orang-orang ni yang kita sebut-sebut ahli-ahli syurga ni, pengorbanan mereka kepada kita sangat besar. Disebabkan pengorbanan mereka lah kita dapat agama. Kita dapat rasa ketenangan dalam agama ni. Pengorbanan mereka. Sebab tu nak sebut nama-nama tuan-tuan perempuan, kita sebut nama tu untuk kita ada rasa hub, cinta kepada mereka. Untuk cinta kepada mereka, kita kena kenal mereka dan kita kena tahu perjuangan mereka kepada agama Allah Ta'ala. Dan paling utama adalah untuk kita usaha untuk seperti mana mereka dijanjikan jannah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan tuan-tuan perempuan. Jika saya ada kesilapan, mohon tegur. Jika apa yang saya sampaikan adalah salah dan silap, saya insaf. Saya tarik balik kesilapan saya dan saya mengakui kesalahan saya.
dan pasti ada kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon doa apa yang saya sampaikan. Saya sendiri dapat beramal, tuan-tuan perempuan juga dapat beroleh ilmu yang bermanfaat pada pagi ini, dan kita sama-sama usaha untuk amal dan sampaikan. Kita sama-sama tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khalqi nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.